Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan melaksanakan tugasan 2 pembentangan bagi subjek EDUP 3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Tajuk yang akan dibentangkan oleh saya dalam video ini adalah faktor kurikulum, iaitu keselamatan. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Hasif bin Muhammad Asri dari unit PAI 6. Di bawah ini saya telah menyediakan maklumat berbentang. Okey. Seterusnya adalah isi kandungan. Baiklah. Dalam video ini saya akan menerangkan pertama sekali adalah tentang pengenalan kurikulum. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang ketiga adalah faktor keselamatan. Dan yang keempat adalah rumusan daripada pembentangan dalam video ini. Baiklah. Okey, pertama sekali adalah pengenalan kurikulum. Dalam pengenalan kurikulum ini saya akan menerangkan tentang definisi dan konsep kurikulum. Okey, definisi kurikulum. Menurut Ornstein dan Hankins, kurikulum didefinisikan sebagai satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Menurut Muhammad Daud pula, kurikulum ialah satu unsur budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Kurikulum juga boleh ditarifkan sebagai satu dokumen yang mengandungi rancangan PMP, iaitu pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai objektif psikomotor, efektif dan kognitif bagi satu subjek. Okey, baik. Dan definisi kurikulum ini kita boleh melihat beberapa contoh kurikulum seperti RMK yang telah kita gunakan, yang mana dalam RMK tersebut yang mempunyai matlamat dan objektif bagi sesuatu subjek yang kita pelajari. Baiklah. Seterusnya adalah konsep kurikulum. Saya telah menyenaraikan 5 konsep kurikulum. Okey, yang pertama adalah kurikulum menjadi satu dokumentasi khas dan panduan bagi guru. Hal ini kerana dalam kurikulum ini terdiri daripada cadangan-cadangan yang berhubung dengan matlamat kurikulum, objektif kurikulum, yang mana matlamat dan objektif ini perlu dicapai. Seterusnya adalah ciri-ciri pelajaran, pengalaman pembelajaran, isi kandungan pelajaran, kaedah, bahan dan cara penilaian. Okey, yang kedua adalah kurikulum perlu memberi tumpuan kepada kaedah penyampaian yang lebih menarik. Hal ini adalah bagi membantu para pelajar untuk menguasai kemahiran dan isi kandungan dengan lebih efektif dan berkesan. Okey, yang ketiga adalah kurikulum merupakan satu program pengajian yang merujuk kepada subjek yang diajar mengikut aliran atau jurusan yang telah ditetapkan. Okey, yang keempat adalah kurikulum membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang, yang mana ia bukan sahaja membolehkan para pelajar untuk menimba ilmu, tapi juga membolehkan para pelajar untuk mencari, menimba dan mendapat pengalaman dari proses PDP mereka. Okey, dan yang terakhir adalah kurikulum mempunyai nilai yang tersirat, yang mana pelajar akan memperoleh nilai-nilai sampingan. Sebagai contohnya, kita boleh melihat dalam proses interaksi dan komunikasi, yang mana proses interaksi dan komunikasi ini membolehkan pelajar menjadi lebih matang dan dewasa serta mempelajari nilai dan etika dalam kehidupan masyarakat. Okey, jadi setakat itu sahaja pengenalan kurikulum. Saya akan beralih kepada faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Okey, dalam membentuk atau mengubah satu kurikulum, kita perlulah terlebih dahulu memperhatikan dan melihat faktor-faktor, yang mana faktor ini yang mempengaruhi perubahan kurikulum dari semasa ke semasa. Baiklah, antara faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum adalah perkembangan teknologi, yang mana dari semasa ke masa semakin berkembang dengan lebih pesat. Keperluan semasa, kita boleh melihat apa yang diperlukan oleh masyarakat, keselamatan, dasar kurikulum, dasar kerajaan dan budaya masyarakat yang pelbagai. Tapi dalam video ini saya akan lebih memfokuskan kepada faktor keselamatan. Okey, baiklah, saya akan meneruskan kepada isi kandungan yang ketiga, iaitu faktor keselamatan. Okey, baiklah. Dalam faktor keselamatan ini,
Okay, baiklah, selain menjadi tempat menyalurkan ilmu pengetahuan dan melatih kemahiran akademik, kurikulum sekolah juga merupakan satu medium untuk menerapkan nilai-nilai. Okay, mana faktor keselamatan ini kita dapat lihat ia boleh mendisiplinkan para pelajar. Okay, khususnya adalah keselamatan dalam kurikulum amat penting dalam mempengaruhi perubahan kurikulum. Okay, kita boleh perhatikan pada tahun 2020 ini yang mana telah berlaku satu penularan wabak, iaitu yang dipanggil sebagai wabak COVID-19. Yang mana wabak ini telah menyebabkan pembelajaran secara fizikal tidak dapat dijalankan. Oleh itu, KPM telah mengambil langkah dengan melaksanakan pembelajaran secara maya ataupun online. Ini adalah untuk meneruskan sesi pembelajaran bagi murid-murid. Okey, sesinya adalah saya akan menerangkan tentang perubahan kurikulum dari segi faktor keselamatan ini. Pertama adalah faktor keselamatan ini membolehkan pihak sekolah untuk membendung masalah keruntuhan moral dalam kalangan murid. Okey, masalah keruntuhan moral ini adalah seperti merokok, penagihan dadah, minum minuman keras dan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Okay, jika masalah ini tidak dapat dibendung, maka objektif dan matlamat kurikulum tidak dapat dicapai. Yang kedua adalah aktiviti jenayah dalam kalangan murid-murid juga dapat ditegah. Okay, apabila dapat ditegah, pembinaan moral insan dapat diteruskan dan proses untuk melahirkan rakyat yang berakhlak mulia dan baik dapat berlaku tanpa sebarang masalah. Okay, seterusnya adalah kebajikan para murid juga dapat dijaga dengan lebih baik. Okay, sebagai contoh, para murid akan berasa lebih selamat dan tenang apabila mereka melakukan sebarang aktiviti, sama ada aktiviti pembelajaran, aktiviti kurikulum semasa berada di sekolah. Okay, yang terakhir adalah keselamatan sistem sekolah juga akan terjaga. Jadi maklumat-maklumat sekolah akan selamat daripada sebarang kebocoran maklumat. Okey, baiklah. Saya rasa untuk faktor keselamatan adalah setakat itu saja. Seterusnya saya akan pergi kepada psikoden yang keempat, iaitu rumusan. Saya akan merumuskan apa yang telah saya bentangkan dalam video ini. Okey, baiklah. Pendidikan akan sentiasa mengalami perubahan dari semasa ke semasa bergantung kepada faktor-faktor yang telah saya beritahu tadi. Yang mana faktor perkembangan teknologi, keperluan semasa, keselamatan, dasar kurikulum, dasar kerajaan dan budaya masyarakat. Oleh itu, pihak Kementerian Pendidikan perlulah membuat perancangan yang rapi, yang mana perlu dirancang dengan baik. Untuk merancang, pihak kementerian perlulah melakukan kajian-kajian tentang masa depan, yang mana kajian ini dapat membantu dalam proses penghasilan perancangan yang mantap dan sistematik termasuklah dalam merancang kurikulum. Oleh itu, pendidikan di Malaysia seharusnya digerakkan selari dengan tuntutan yang diperlukan pada masa hadapan. Baiklah, saya rasa setakat itu saja pembentangan saya dalam video ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala dan apa yang buruk datang daripada saya sendiri. Baiklah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.